KPM. Aduh, kenapa macam ni? Lah, kucing tu jatuh. Amboi, seronoknya. Cikgu, tadi aku tengok ni cikgu. Kelakar sangat. Tengok ni macam mana ni. Dia masuk. Lah, rasa macam tu. Kelakar kan cikgu? Tapi, kejap. Macam mana mereka masukkan video ni dalam telefon ni cikgu? Baik juga Didik TV KPM. Aduh, kelakarnya lah. Hai kawan-kawan, apa khabar? Anda sedang menonton slot mendengar rendah di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Tadi Mira tengok satu video ni kelakar sangat. Tapi apa kaitan dengan pembelajaran kita? Kerana hari ini kita akan belajar mata pelajaran asas sains komputer untuk murid-murid tingkatan 1 dengan tajuknya penghasilan bahan media digital. Menarik kan? Tapi siapa guru penyampai yang akan bersama dengan kita hari ini? Katanya beliau datang dari Negeri Sembilan. Jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita. Baiklah, itu dia sedikit latar belakang tentang guru penyampai yang akan bersama dengan kami pada hari ini. Tapi sebelum itu, di studio turut serta bersama dengan kita iaitu Cikgu Wan Nur Adli Tengah dari SMK Ibrahim Fikri Kuala Negara Terengganu yang merupakan juru bahasa untuk hari ini. Apa khabar Cikgu Adli? Sihat? Terima kasih kerana bersama dengan kami. Baiklah kawan-kawan, sekarang ni Mira bersama pula dengan guru penyampai iaitu Dr. Mastura Muhammad Azli. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Mira apa khabar? Mira pun baik. Selamat datang ke Didik TV saya ucapkan. Terima kasih. Baiklah, Dr. Mastura Muhammad Azim dari SMK Tuanku Syed Idris Tampin Negeri Sembilan, betul Ya, dari SMK Tuanku Idris. Baiklah, sebelum kita teruskan kelas pada hari ini, kita pun ada kawan-kawan dalam talian, kawan-kawan baru saya. Di manakah mereka? Assalamualaikum, hai. Wah, baiklah cikgu. Okey, mari cikgu perkenalkan mereka cikgu. Okey, kita kenalkan murid-murid dari SMK Tuanku Syed Idris. Okey, yang pertama Amir Yusof bin Azari. Kemudian kita ada Muhammad Naufal Mikael. Hai. Kita ada Fatin Nashuha. Dan juga Iman Nasuha. Oh, kembar ke cikgu? Tak. Kembar. Salam perkenalan Mira ucapkan kepada semua kawan-kawan baru Mira. Baiklah, Mira bersama dengan Cikgu Mastura yang merupakan doktor tetapi di sekolah murid-murid juga mengenali Dr. Mastura sebagai cikgu, betul So selesa dengan dipanggil cikgu lah. Dengan panggilan cikgu. Baiklah. Okey cikgu, kalau macam tu untuk hari ini apa yang cikgu nak fokuskan dalam pembelajaran kita? Silakan. Okey, Mira, sebenarnya hari ini kita akan belajar topik penghasilan bahan media digital. Apa yang Mira lihat sebentar tadi, video tu kan. So video tu sebenarnya adalah salah satu bahan media digital. Sebenarnya bahan media digital ni kita tak boleh nak lari dalam kehidupan kita. Hampir semua orang boleh akses kepada bahan media digital ni. Lebih-lebih lagi sekarang ni semua orang ada, hampir semua orang lah kan, ada telefon pintar. Baiklah cikgu, kalau macam tu jom kita teruskan dengan paparan slide. Okey. So, sebelum kita nak hasilkan bahan media digital ni, so kita berkenalan sikit apa itu bahan media digital. So, bahan media digital ni kita hasilkan dengan beberapa tujuan. Sebenarnya ada banyak tujuan, tapi hari ini saya fokuskan kepada 4 tujuan. So, tujuan yang pertama, kita hasilkan bahan media digital untuk tujuan mempromosikan sesuatu. Atau kita nak buat kempen kesedaran, membuat pengumpulan dana ataupun kita nak menyampaikan info. So dia dengan bertujuan pendidikan lah. So bila kita nak salurkan bahan media digital ni, kita nak melalui saluran apa? Boleh melalui televisyen, media sosial ataupun media cetak. So kita nak bahan media digital ni ada audience dia. Kita nak hasilkan mesti untuk orang lihat kan, bukan nak show sendiri kan Mira, betul, kan? Betul. So
audiens ni boleh jadi mengikut peringkat umur. Okey, kanak-kanak ke, golongan dewasa ke, tetapi boleh juga dikelaskan mengikut kita punya minat ataupun kawasan kita tempat tinggal. Okey. Bahan media digital hari ini kita akan bincangkan 5 bentuk, iaitu teks, image, audio, video dan juga animasi. Okey. So ini saya tunjukkanlah contoh contoh bahan media digital. Yang pertama ni untuk tujuan promosi. So kita tengok ni lah menghasilkan promosi movie ni Ejen Ali. Okay, pastinya berbeza kalau kita nak buat kempen kesedaran kan, pemilihan teks semua kan tak sama kan. Okey. Kemudian yang ketiga pengumpulan dana dan juga pendidikan, ni antara contoh-contohnya lah. Okey, itu merupakan sedikit penerangan tentang pengenalan dan juga tujuan bahan media digital ini. Apa fungsinya, bagaimana kegunaannya. Kita nak berhenti berehat seketika, Doktor. Boleh? Ya, boleh. Jangan ke mana-mana, kembali semula selepas ini hanya di Menengah Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, pada zaman era moden kini, media digital bukanlah sesuatu yang asing lagi untuk kita, dan hari ini kita akan belajar tentang penghasilan bahan media digital. Sekarang ni mesti murid-murid nak tahu kan, untuk media digital bagaimana pula daripada segi format, teks dan juga image yang akan digunakan. Jom kita tanya cikgu kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Mira. Kita sambung ya. So yang slot ni kita akan membincangkan tentang penghasilan bahan media digital, teks dan juga image. Okey. So kat sini kita boleh tengok ada pelbagai jenis font. Okey, kalau kita boleh tengok di sebelah Mira tu, so kita ada beberapa contoh penggunaan teks yang berbeza. Okey, Mira rasa penting tak kita nak pilih teks yang sesuai ni bila kita nak hasilkan bahan media ni? Oh, penting cikgu. Sangat penting. So kita tengok kepentingan dia. Ada 4 kepentingan. Okay, yang pertama perasaan. Mira kalau dapat memo daripada bos kan, Mira tengok yang pertama dengan yang kedua. Okey. Kalau dapat yang kedua tu Mira rasa macam mana? Alamak, kalau dapat yang kedua tu rasa takut. Macam lah kan? buat salah ke ni? So dia ada elemen perasaan kat situ. Berbanding yang pertama tu, kita okey jumpa hari ini. Berbanding yang kedua tu, kita rasa macam bos kita nak marah kita kan. Betul. So dia ada elemen perasaan kat situ. Dan kalau yang kedua, pentingnya adalah mudah dibaca. Bayangkan Mira, kalau kita nak pergi order dekat kafe ni, menu cardnya, tulisannya tak boleh nak baca. Mungkin kita boleh salah order kan. Terlalu kecil lah. Kecil, kadang font dia macam fancy sangat kan, tak boleh nak dibaca. Betul? Okey, betul. Dan tujuan formal dengan tak formal berbeza. Kalau kita nak hasilkan media yang tidak formal, pastinya berbeza. Kita nak pilih font, pastinya berbeza antara formal dan juga tidak formal. Kemudian kita ada juga tujuan untuk penegasan. Okey, kalau kita ada banyak teks panjang, ada elemen yang hendak kita highlight kan, so kat situ kita akan guna font yang berbeza. So macam kita nak bezakan, mungkin guna underline, bold, beza size dengan teks yang lain. Okey, so kita sekarang tengok format image. Okey, ada 4 format di sini. So kita tengok perbezaannya dari segi compression. Untuk bitmap, data dia tidak hilang walaupun kita mampatkan. Untuk JPEG, data dia akan hilang sedikit kalau kita mampatkan. Dan TIFF ni, data dia tak hilang walaupun dimampat. Dan GIF, data pun tidak hilang walau kita mampatkan. Dari segi file size pula, untuk bitmap size-nya besar, JPEG size-nya kecil, TIFF size besar dan GIF size-nya kecil. Untuk kedalaman warna, bitmap 8 hingga 24 bit, JPEG 8 hingga 24 bit,
TIFFF sehingga 24 bit. So GIF ni dia hanya 8 bit. So dia warna dia agak kelam sikit kerana dia punya pilihan warna tu tak sebanyak yang lain-lain. Kita tengok perbezaan daripada kebaikan dan kelemahan pula. Untuk bimax ni image dia lebih berkualiti. JPEG saiz image dia lebih kecil. TIFFF image boleh dimampatkan tanpa menjejaskan kualiti, itu kebaikan dia. Dan GIF sesuai untuk lukisan kartun dan animasi. So untuk kelemahan bitmap ni, saiz file dia besar. Image berkualiti tapi saiznya besar. Untuk JPEG, kualiti image berkurang apabila dimampatkan. And TIFF pula, dia punya saiz file agak besar. And GIF hanya mempunyai kedalaman warna 8 bit sahaja. So itu kelemahan dia lah. Warna dia kurang. Okey. Ni saya kongsikan tips macam mana kita nak hasilkan image yang berkualiti. So yang pertama adalah ruang negatif. Ruang negatif ni bermaksud ruang kosong di dalam gambar. So ruang kosong ni penting untuk kita nampakkan pencahayaan dan tak nampak serabut Mira bila kita banyak sangat elemen kan, besar sangat. So bila ada ruang negatif ni, kita nampak lebih sejuk mata memandang lah kan ni. Kemudian perspektif berbeza. Perspektif berbeza ni bila kita nak hasilkan image tu dari sudut pandang yang berbeza. Selalu ni kalau kita nak ambil gambar paling famous nak yang tinggi, yang kurus nak nampak tinggi. Betul. Kan? Yang badan besar berisi sikit nak nampak kurus. So, dia ada angle-angle yang berbeza untuk hasilkan pandangan yang berbeza. Okey. Baiklah. Itu untuk tips penghasilan image berkualiti. Ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. Kawan-kawan saya, tapi okey ke kawan-kawan saya? Amir, Fatin, Naufal, Iman. Okey ke? Boleh setakat ni? Boleh ikut Kalau boleh buat thumbs up sikit? Boleh. Boleh cikgu, syabas. Okey, jom cikgu kita teruskan. Okey, tips yang ketiga, pencahayaan. Okey, pencahayaan ni penting lah kan. Kalau kita nak ambil satu image tu, lighting tak cukup. So subjek kita akan nampak kelam. Kan, kalau nak ambil gambar cari yang ada lighting sikit kan. Tak adalah kita tak nampak. Tapi kalau tujuan dia macam gambar ni pencahayaan tujuan nak nampakkan laut. So nampaklah cahaya dekat laut tu, tapi kalau tujuan nak nampakkan subjek dekat situ dah tak nampak dah siapa tu. Kan. Betul? Kemudian fokus. So fokus ni kita nak, kalau kita ambil gambar lepas tu blur, kita mungkin tak guna pun gambar tu. Betul tak? Betul. Jadi kita kena pastikan gambar kita ambil tu sharp lah. Okey, kita nak buat uji minda sedikit. Boleh ya? Boleh. Okey, kita pergi soalan yang pertama. Soalan yang pertama cikgu. Tapi sebelum tu ada paparan video kan cikgu sediakan, betul? Belum. Belum lagi. Selepas lepas ini. ni. Okey, jom kita uji minda dulu. Okey, berikan 4 tips asas menghasilkan image yang baik menggunakan kamera. Mungkin kawan-kawan dekat rumah boleh jawab. Kawan-kawan di studio, siapa yang boleh jawab soalan ni? Siapa yang nak cuba boleh angkat tangan. Ya, Fatin Nashuha. Silakan Fatin. Silakan Fatin. Ruang negatif, perspektif berbeza, pencahayaan dan fokus. Okey, bagus. Syabas. Tahniah Fatin. Tahniah. Hebat. Okey, soalan yang kedua. Berikan 3 format image yang anda tahu. Okey. 3. Siapa yang nak cuba angkat tangan? Okey, Naufal. JPEG, GIFF, PNG. Okey, pandai. Terbaik. Bagus. Okey, kita nak tengok paparan video. Boleh? Jom kita saksikan pula paparan video. Okey. Okey, ini adalah cara kita nak menghasilkan poster dengan menggunakan Canva Education. So dekat Canva Education ni ada banyak sangat template yang boleh kita pilih. Dia dah tersedia cantik, tersusun elok cantiknya. So boleh pilih kita nak pilih format apa. Kan kita nak hasilkan video pun boleh kat dalam ni. Nak hasilkan poster ke stiker ke semua ada dah dia punya template. Betul. Oh, kalau murid-murid nak buat pembentangan ke, bolehlah gunakan cikgu. Ya, sangat-sangat sesuai. So hari ini saya tunjukkan cara menghasilkan infografik. Infografik ni macam kita punya nota padat lah. So dia pun dah ada template dah dekat sini. Okay, so kita bila dah pilih size tu, size yang kita nak. Infografik biasanya panjang, so tengok kat sebelah sebelah mana ni, kiri tu. Okay, ada banyak dah template. So pilih sahaja yang bersesuaian.
So ini contohnya saya nak buat nota tentang pemikiran computational. So bila kita pilih, kita boleh zoom untuk lebih mudah kita nak edit kan. Double klik sahaja untuk kita ubah dia punya tulisan. Perkataan kita nak ubah lah. Okay, boleh kita resizekan dia. Dan dia mudah sangat kita nak angkat dan letak di kedudukan yang berbeza. So ni ada banyak sangat font. So ikut dah tadi kita punya tema tu, kita nak untuk apa. Kalau tujuan untuk pendidikan, tak payah nak fancy sangat, nanti susah nak dibaca. Okay, so dia punya teks tu mudah saja nak edit. So ikon kat tepi tu pun kita boleh cari di bahagian elemen. So nampak mudah kan, bila kita yang kita tak nak tu, kita boleh seret ke tepi untuk buang ataupun tekan button delete sahaja. Okey. So kita tengok Bila tengok macam ni kan cikgu, dia lebih ringkas dan mudah untuk dibaca dan difahami. Ya, memang sangat sesuai lah, sebab tu kita kena guna ni Canva Education. Dah ada khas dah untuk kita. Betul. Okey, ini murid-murid boleh pilih lah kan cikgu? Bergantung kepada kesesuaian lah. Ya, bergantung pada kesesuaian. So kalau kita tengok yang tadi, yang ikon ni, dia nampak dia bergerak kan, dia animate. So kita boleh convert dia nanti, file kita dah siap ni menjadi bentuk MP4. So gambar kita tu akan kekal bergerak macam tu lah, nampak menarik. Macam tu. Kalau kita nak download sebagai gambar, dia ada kat situ, masih cantik dekat situ, cuma dia tak bergerak dah lah. Oh, okey. So mana yang kita tak perlu tu kita delete, masukkan je. So kita boleh search kat tepi tu. Kalau kita dah tahu dah kita nak image apa kan. Ni nak search image algoritma. So kita search kat situ, kita akan dapat lah. Ada banyak pilihan. So bila kita dah siap masukkan kita punya maklumat ni, kita boleh tukar background. Kita boleh, background ni ada warna, ada yang memang dah image. So kita seret saja masuk. Okey. Sekarang background kita dah berubah, tapi tulisan tu susah nak baca. So kita nak ubah dia punya background ni, transparency tu, supaya lebih mudah dibaca. Okey. So nampak menarik dah sekarang kan. So kita boleh turunkan bawah tadi, ruang kosong banyak sangat kan. So kita boleh adjust tu dengan mudah. Pilih semua, lepas tu highlight, turunkan sahaja. Okey, nampak senang je cikgu. Senang nak guna sangat. ni. Okey, faham. Lepas dah siap, kita boleh convert sahajalah. Kita nak bentuk PDF boleh, PowerPoint boleh, gambar pun boleh. Bergantung murid nak presentkan macam mana. Ya, betul. Itu dia sedikit penjelasan tentang bagaimana cara penggunaan Canva Education. Ya, betul. Okey cikgu, ada lagi sedikit penambahan yang cikgu nak terangkan? Tak ada. Okey, setakat ini cikgu dah jelaskan segala penerangan tentang cara untuk penghasilan bahan media digital daripada segi penggunaan teksnya dan juga image yang nak diguna pakai macam mana. Bergantung kepada murid-murid. Kita nak berhenti berehat seketika cikgu. Ya, Okey, kita akan kembali semula selepas ini. Tapi kawan-kawan janji tahu jangan ke mana-mana, hanya di Menengah Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah kawan-kawan, kalau kita dah tahu dah apa penggunaan teks yang sesuai, apa image yang sesuai, mesti anda semua nak tahu pula daripada segi audio dan juga daripada segi video. Macam mana nak menghasilkan ni? Kita tanya Cikgu Mastura. Silakan Cikgu. Terima kasih Mira. Okey, kita akan sambung slot seterusnya untuk penghasilan bahan media digital, video dan juga audio. Okey, kita kenal dulu dengan format audio. Okey, ada 3 format. Okey, yang pertama WAV. WAV ni dibangunkan oleh IBM dan Microsoft. Yang kedua MP3 dibangunkan oleh Moving Picture Expert Group, dan MIDI dibangunkan untuk merekod dan mengawal nota audio bagi alat muzik. So bentuk data WAV macam mana? Dia tidak mampat. Saiz dia besar. So makin tinggi kualiti audio, semakin besarlah fail WAV. Untuk MP3, dia memampatkan data audio. Jadi saiz dia lebih kecil berbanding WAV dan kualitinya lebih rendah berbanding WAV.
Untuk MIDI, format untuk merekod untuk MIDI saiz dia sangat kecil berbanding WAV. Okey, jadi tetapi kualitinya lebih tinggi. Okey. Okey, untuk kegunaan dan keburukan. Okey, untuk WAV kita simpan audio yang berkualiti tinggi. MP3 digunakan di internet dan juga telefon pintar kerana saiznya yang kecil. Untuk MIDI, dia mudah ditukar ke format WAV dan juga MP3. Tetapi semuanya ada keburukan juga. So WAV ni dia punya file besar, jadi banyak ruang yang diperlukan untuk menyimpan audio WAV ni. MP3 ni kualitinya lebih rendah berbanding WAV. MIDI pula dia format audio lain, sukar kita nak tukar kepada MIDI sebab MIDI dia bagus kan, dia ada kualiti dia tinggi, saiznya rendah, tapi ada juga keburukan dia lah sebab kita susah nak tukar ke MIDI. Okey, anak murid okey? Jelas Jelas? Okey, jelas cikgu. Okey, seterusnya kepentingan audio. Kenapa audio ni penting? Kan dia menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan tepat. Contohnya penggunaan suara latar, kita masukkan muzik, ada kesan khas, dan dia juga menjadi daya tarikan informasi yang hendak kita sampaikan. Juga meningkatkan motivasi audiens untuk lebih fokus mendengar informasi yang disampaikan dan memudahkan proses komunikasi yang berlangsung. Baik. Okey. So kat sini cikgu ada bawa beberapa lah alat perakam imej dan juga video. Okey, cikgu. Okey, yang pertama kita ada Drone. Drone. Okey. Okey, drone ni kita perlukan controller lah untuk kita control. So yang ni dia punya kamera dekat depan ni lah, kita boleh adjust. Okey. Nak adjust view dia ke bawah ke atas ke kan. Okay, tapi dia teknikal sikit lah sebab kita kena pandai kawal dia dulu. Betul. Baru kita nak belajar merekod menggunakan drone ni. Saya pernah cuba untuk kontrol drone ni, jatuh cikgu, habis rosak. Berkecai. So bila kita first nak belajar mainkan drone ni, kita kena main di padang. Padang rumput. Jadi bila dia kalau ada insiden terhempas ke, dia masih boleh diselamatkan lah. Ya, betul. Okay. Kemudian kita ada perakam imej ataupun video. So imej ataupun perakam ni memang dicipta khas untuk merakam imej dan video, jadi kualiti dia baguslah. Okey. Kemudian yang paling famous sekarang gunakan handphone. Telefon pintar. Yang semua dekat tangan masing-masing. Telefon ni. pintar kan. Sekarang ni orang beli telefon pintar, dia tak tengok dah function untuk call tu. Kamera macam mana, kualiti video okey ke tak? Betul kan? Kan. Berapa megapiksel kamera ni, cantik tak? Macam tu. Betul. Dan lagi satu yang drone ni, benda yang perlu kita beringat adalah non-fly zone. Okey, so kalau kita fly di tempat yang non-fly zone, diwartakan non-fly zone ni, kita boleh kena saman lah. Contohnya di kawasan Putrajaya, jangan kita rasa macam wah cantik lah nak rakam kat situ, dia adalah kawasan non-fly zone. Okey, ada juga kawasan larangan lah. Ya, kawasan larangan. Okey, So bahagian pentadbiran negara kan. Okey. So sebelum kita nak merakam ni, kita perlu semak beberapa perkara lah. Contohnya pencahayaan. Okey, kualiti perakam. Perakam suara. Kalau kita nak rakam contoh macam ni, kita tengah nak merakam ni, kena ada mikrofon lah untuk suara kita jelas. Kan? Lepas tu mood, kita nak mood slow motion ke kan, bergantung pada tema apa yang kita nak hasilkan. Baik. Okay? Resolusi dan juga orientasi. Kita nak masuk YouTube, media media sosial, kita kena tengoklah nak melintang ke nak menegak ke. Okey. Baik cikgu. Okey. So ini adalah langkah-langkah kita nak menyunting video. So sebelum kita nak tahu tu, kita kena tahulah tujuan kita nak hasilkan video ni, tujuan untuk apa? Formal ke tidak formal ke kan? So kita kena pastilah audience kita, format output, nak hasilkan yang macam mana, platform mana kita nak publish kita punya video tu, tema video kalau ada tema birthday ke, bangsawan ke kan. Okey, tempoh video. Kadang-kadang kalau kita nak masuk pertandingan ke, memang dah ada limit dia. Video kena 3 minit ke, kurang 1 minit ke kan. Betul. Kemudian barulah kita boleh masukkan audio, emosi, efek untuk video kita yang lebih menarik lah. So tips tambahan untuk hasilkan video ni, kita kena selalu beringat kita hasilkan video untuk penonton lihat kan. So kita kena kekalkan perhatian penonton tu, meningkatkan keterujaan penonton untuk menonton seterusnya, dan juga kualiti video kita hasilkan kenalah tinggi.
Tak adalah video terpecah kan, tak nampak apa tak menarik ni. kan. Okey. So sekarang ni cikgu ada sediakan video cara-cara untuk menyunting video. Jom Okey. kita saksikan. Jom. Okey, ni kita boleh guna apa-apa sahaja apps. Kita tambahkan gambar, tambahkan video ataupun stop video untuk menambah elemen yang menarik lah dalam video kita. Ini sebagai contoh. Kemudian bila kita dah masukkan tu, kita boleh arrange nak ke depan, nak ke belakang kita punya video ataupun gambar tu kan. Kemudian kita boleh adjust gambar tu, kita nak masa dia lebih singkat. Okey, kita boleh tambah audio juga nak bagi penarik kan. Audio ni boleh kita ambil daripada sound yang memang ada dalam apps. Baik. Okey, kita boleh test dululah audio yang kita rasa mana yang menarik sebelum kita nak masukkan. Main peranan juga kan cikgu audio ni? Yes. Kalau macam ni kena yang bersesuaian lah. Yes, sebab tu kita kena tahu tema kita tu, tujuan hasilkan video tu. Kemudian kita boleh masukkan juga efek. Efek ni dia ada kategori-kategori, tepuk tangan ke. Okey, banyak rupanya efek ni cikgu. Ya. Okey, kalau yang macam video ni? Ni boleh masukkan countdown. Countdown. Okey. Kita boleh pilih lah mana-mana yang kita rasa sesuai. Kita juga boleh extract sound ni daripada video kita yang sedia ada. Ataupun kita record. Kita boleh record untuk overlay. Overlay tu macam mana cikgu? Voice over. Oh, voice over. Okay, yang ni kita nak masukkan transition antara video dengan video, antara dua media kita lah. Supaya video kita tu nampak lebih smooth. Betul. Cantik lah cikgu. Bila macam ni, kita sebagai penonton yang tengok pun nak rasa mata kita tengok je video tu. Tak nak rasa bosan. Ya, betul. Okay. Transition ni tengok ada banyak-banyak. Dia punya kategori. Kita boleh pilih Okey. yang bersesuaian. Baiklah. Ini daripada transisinya. Ni daripada image drone lah. Okey. Baik. Okay, ini kalau kita punya sound tu kita nak buat fade in ke fade out ke, supaya kalau music yang kuat tu kita tak terkejut lah tiba-tiba kan. Okay, ni kita nak masukkan tajuk video kita. Macam ni barulah penonton yang tengok tahu pertandingan kawat kaki. So yang penting macam tu. sebenarnya elemen-elemen tu kita kena masukkan. Okey. So kat bawah tu kita tengok ada banyak jenis font. Kita boleh pilih. Kita boleh pilih style juga. Boleh masukkan, ni adalah stiker. Stiker pun ada kategori-kategori dia. Tu kalau sesuai lah. Kalau untuk petengok kaki tak sesuai lah. Cuma saya nak tunjukkan lah. Ni ada contoh-contoh ni. Kalau yang tak formal, nampak menarik lah kan. Betul. Okey. Dia bergantung kepada kesesuaian video itulah bagaimana. Ya, betul. Ini untuk audio auto caption. Kalau kita sedang bercakap, kita nak auto keluar subtitle kat bawah tu. Ada juga. Keluar subtitle cikgu? Yes. So kita boleh pilih language kita lah. So dia akan tangkap apa yang kita cakap. Kita boleh edit balik lah kalau ada yang salah-salah tu. Lepas tu ada yang ni auto lyrics. Kalau kita masukkan lagu yang ada nyanyian tu, kita nak keluarkan lirik dia kat bawah. Boleh juga. Wah, menariknya. Macam ni kalau kita nak draw, kita nak contoh-contoh kat situ, nak lukis pun boleh. Okey. Maksudnya video ini bukanlah semata-mata daripada rakaman video saja, tetapi ada banyak lagi efek-efek lain yang boleh murid guna pakai. Ya, sebab tu kalau kita dah tahu tujuan video kita hasilkan, tahu audiens kita, so kita boleh hasilkan video yang bersesuaian. Okey. Kalau macam ni cikgu, banyak jenis font ni. Jadi kalau untuk video yang macam ni, font jenis apa yang sesuai digunakan? Boleh pilih mana-mana asalkan dia jelas, tak fancy sangat. Tak fancy tu maksudnya tak adalah berangkai-rangkai. Ya, betul. Berangkai sangat susah nak baca. So ini kita nak buat overlay. Nampak kita boleh remove background, lepas tu kita boleh tindih gambar di atas gambar. Boleh remove background, lepas tu ikutlah adjust kesesuaian mana kita nak letak. Canggih lah cikgu kan. Sekarang ni semuanya mudah saja. Ni ada banyak kita nak boleh adjust kualiti video. Semua boleh sekarang ni. So boleh masukkan video efek juga ikut tema. Okey. Nak buat cerita seram ke apa ke boleh saat ni. Kalau cerita action film movie tu pun ada dia punya efek-efek dia.
Okey, baik. Ini penjelasan video bagaimana cara untuk kita menyunting video Okey, baik cikgu. Saya ada nak tanya je kejap dekat Naufal sebab saya tengok Naufal dari tadi fokus saja. Okey, Naufal memang suka ke menyunting video? Mesti Naufal rajin ni. Tak sangat. Tak sangat. Tapi tak apa, lepas habis kelas ni dia mesti terus menyunting video, terus up dekat dia punya media sosial kan. Sebab penting kan cikgu. Benda ni memang sesuatu yang orang kata normal lah pada masa globalisasi sekarang ni. Baik cikgu, ada uji minda yang cikgu sediakan untuk murid-murid. Jom. Seterusnya kita tengok uji minda. Okey. Nanti nak jawab angkat tangan tau. Okey, so soalan yang pertama, berikan 3 alat perakam yang boleh kita gunakan untuk merakam video. Amir nak jawab. Okey, Amir. Perakam video, telefon pintar dan drone. Drone. Sebenarnya Amir ni adalah juru drone kita kat sekolah. Wow, ya ke? So video tadi tu yang Amir lah. Amir yang ambil. Hebatlah Amir, cantik rakaman tu. Okey. Okey, tanya. Betul. Okey. Soalan yang kedua. Okey, siapa nak jawab ni? Berikan 3 format audio yang anda tahu. Okey, Iman Nasuha. Silakan Iman. MP3, MIDI dan Wave. Okey, bagus. Tanya, terima kasih atas respon anda. Tanya. Baik cikgu. Ada lagi soalan cikgu? Tak ada. Selesai untuk soalan untuk segmen ini. Yes. 3 alat perakam dan juga 3 format audio. Okey cikgu, saya lepas ni mungkin boleh belajar dengan Amir cara untuk kendalikan drone ni sebab tadi saya punya drone dah habis rosak dah. Okey, memandangkan kita ada sedikit masa lagi kan, cikgu boleh tak buat sedikit kesimpulan ringkas untuk segmen ini, apa yang cikgu dah terangkan? Okey, sebenarnya untuk ambil video tu utamanya kan, bila kita nak rakam, terutamanya kalau kita guna phone lah, sekarang ni kebanyakan kita merakam menggunakan handphone kan, sebab semua orang boleh jadi juru kamera kan. Tapi secara teknikalnya bila kita pegang phone tu, kita kena lock tangan kita ni. Lock macam ni kan, bila kita pegang tu supaya kita punya video yang kita hasilkan tu tak shaking. Lebih terutama bila kita sambil rakam sambil bergerak. Kalau tak kita akan nampak checking. Jadi bila kita nak buat proses editing pun susah, macam alah tak cantik, ni tak cantik, semua tak cantik. Akhirnya tak ada apa yang dapat kita hasilkan. So kita lock tangan kita sekerasnya macam tu kita. Sebab kita tak ada yang alat canggih tu kan. So kita nak macam alat canggih kat studio tu. So kita nak rakam sendiri punya. Yang untuk peribadi kan. Tu je lah, tangan je lah yang kita ada yang mampu kita buat kan. Betul. Cara nak pegang tu kena tahu bagaimana. Kemudian kita nak editing video tu, yang paling penting adalah kita kena tahu video tu untuk siapa, tujuannya apa. Jangan kita edit video untuk program sekolah, korporat sekolah, tapi kita masukkan video yang macam ala-ala yang rancak sangat, kan tak sesuai. Betul. Tiba-tiba letak stiker animasi yang kurang sesuai kan. Ya, betul. Nampak tak cantik lah nanti. Baik cikgu, kita nak berhenti berehat seketika lagi sekali, tapi jangan ke mana-mana. Teruskan setia menimba ilmu bersama dengan kami hanya di Mendengar Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, hari ini di dalam Mendengar Rendah Didik TV KPM, kita belajar tentang cara penghasilan bahan media digital bersama-sama dengan cikgu kita hari ini iaitu Cikgu Mastura. Baiklah cikgu, di segmen ini apa pula yang cikgu nak kongsikan? Okey, terima kasih Mira. Teks sudah, image sudah, audio dan video juga sudah. Seterusnya kita akan belajar penghasilan bahan media digital animasi. Okay, sebelum kita mula, kita nak kena tahu dululah animasi ni apa. So animasi adalah terbentuk daripada sekumpulan imej yang kita dah susun secara teratur mengikut pergerakan yang telah kita tentukan. Okay, sebelum kita nak buat animasi, kita rancang dulu menggunakan storyboard. So pada storyboard ni, kita rancang tema, kita tentukan watak, mesej yang ingin kita sampaikan. So kita tengok dekat sini adalah storyboard
untuk menghasilkan animasi ayam dan juga burung. So yang pertama kita tentukan lokasi. Baik. Kemudian kita tambah karakter ayam. Ayam ni berdialog. Dia lapar. So dia buat pergerakan mencari makanan. Kemudian tambah karakter baru iaitu burung. Burung terbang masuk ke dalam cerita. Burung menyapa ayam. So ayam pun berhenti makan sebab nak bertegur sapa dengan burung ni kan. So dialog mengajar ayam ke tempat yang lebih banyak makanan. So scene akan bertukar scene belakang akan tukar ke ladang. Rumah ladang. So daripada hutan akan ke rumah ladang dan ayam dan burung berada di lokasi yang burung. So kemudian saya nak tambah juga bunyi kicauan burung. Okey, saya akan menggunakan scratch.mit.edu punya aplikasi. So aplikasi ni boleh kita dapati secara online ataupun offline. Okey, kalau kita nak online kita boleh join Scratch saja. Kalau nak offline download dahululah. Okey, yang ni adalah paparan untuk online. So kat online ni kita boleh join Scratch ataupun sign in. Kita boleh juga buat tanpa join ataupun sign in, tapi projek kita tu kita kena download save lah. Okay? Kalau kita sign in, dia akan simpan dalam akaun kita. Okay. So ini adalah paparan dia kan. Saya kenalkanlah apa yang ada di sini. So di hujung sana adalah blok arahan. Blok arahan ni arahan untuk sprite kita ni. Watak kita nak bergerak ke mana, nak terbang ke, nak tergolek ke kan. Okay, kita seret sahaja ke kawasan skrip kita. Okay. So, kat belakang ni kita nampak kita punya pentas ni kosong sahaja kan. Kat sini kita boleh pilih untuk tambah latar belakang. So, bila kita search kat situ ada banyak latar belakang yang boleh kita pilih bersesuaian dengan tema yang hendak kita hasilkan. Kemudian sprite ini adalah watak kita. Sama juga kita boleh tekan sini untuk cari lebih banyak kita punya karakter. Okey, seterusnya kita nak mula dah buat ni. So kita tengok step pertama kita adalah tentukan lokasi. So kita pilih latar belakang. Kat sini saya memilih latar belakang hutan Kemudian kita menambah sprite, tambah watak ayam tadi. Okey. So kat sini saya nak tambah dah pergerakan ayam tu. So ini when flag tu klik bermaksud bila kita punya animasi nak bermula lah. Repeat 5 bermaksud dia nak ulang 5 kali tukar kostum, next kostum tu. Bila kita masukkan kita punya ayam ni, dia ada 3 kostum Kostum pertama macam ni lah kedudukan dia macam tu. Kostum yang kedua kaki dia berubah tapi dia menunduk ke bawah macam tengah cari makan, tengah mematuk lah. Kostum ketiga dia akan pandang tepi. So bila kita kata ulang 5 kali next kostum, dia akan buat pergerakan tu 5 kali. So akan nampak dia macam tengah mengais cari makanan, kepala dia sedang mematuk. Kita wait 0.8 second tu, kita tak nak ayam tu terlalu laju. Patuk laju sangat kan. So kita ada bagi time kat dia supaya ada pace lah, ada pergerakan tu nampak. Okay. Kemudian setelah ulang 5 kali saya nak switch kostum tu hand A. Maksudnya inilah A, kostum yang pertama, dia akan stop dekat situ. Sebab tadi saya nak dia berhenti kan, berhenti menunggu burung tu bercakap dengan burung. Okey? So ada dialog untuk ayam ni. Aduh, laparnya perut aku. Okey? Sebenarnya yang ni boleh juga kita masukkan di sini, masukkan dekat tengah-tengah tu. Okey. Ni nak tambah karakter. Burung okey, kita pilih dekat sini tambah. So kita nampak nanti ada 2 karakter kat sini Hen dan juga parrot. So pilih kat sini, kita carilah kita punya burung tu. Okey, yang kedua kostum ni. Okey, sekarang bila kita masuk, perasan kan burung ni tengah pandang arah yang berbeza, sedangkan kita nak burung ni berbual dengan ayam. So apa kita nak buat, kita kena flipkan dia. So dia akan berpaling lah. So flip horizontal. So ulang sebab burung pun ada 2 kostum. Yang pertama, yang kedua. Bila kita ulang akan nampak dia macam terbang. Okey. Okey. So kita nak tambah pergerakan karakter. So tadi saya dah cakap kat sini saya nak buat burung tu terbang masuk, bukan tiba-tiba muncul. So nak dia buat terbang masuk tu, bila flag ni klik je, dia berada di posisi sini, baru nampak kepala je. Okey. Baru nak keluar kan. So macam mana nak tahu kita punya koordinat tu berapa? Kita alihkan saja burung tu kat mana, dia akan keluar koordinat ni. So kita masukkan sahaja nombor tu pada go to X and Y tu. So repeat 3 kali. 1, 2, 3. Terbang tu kan. So dia glide 1 second to
bergerak sebanyak 83 pergerakan secara melintang. So koordinat X sajalah yang berubah. Y dia tak ada turun naik. So dia glide masuk macam tu. Okey. Okey. Ni yang saya terangkan tadi lah. Okey, dia tukar kostum menampakkan burung tu terbang dan juga dia glide. So burung tu terbang sambil dia mengibaskan sayapnya, dia masuk ke dalam scene. Okey. Kemudian saya nak ada dialog lah, ada perbualan berlaku kat situ. So dia tegur lah, hai ayam. So for 0.5 second tu bermaksud dialog tu akan muncul selama 0.5 saat. Mana dia tunggu 2 saat baru dia meneruskan dialog seterusnya. Baru dialog ayam tu muncul. Jom. Dia tunggu untuk dialog ayam tadi muncul. Lapangnya perut aku, dia pun jawab, jom. Aku bawa ke tempat yang banyak makanan. So, bila dia dah ni, kita nak tukar scene ni. Okay, kita nak tukar ke scene yang seterusnya. So, kita nak choose backdrop. Pergi ke rumah ladang. Kat sini ada banyak makanan kan. So, kita switch kostum tu. Seadunya lapar perutku. Dah tunggu 2 saat. Kita nak switch backdrop tu farm. So, backdrop kita tadi ada 2. Yang pertama jungle. Yang kedua adalah farm. So kita boleh juga tambah bunyi. Sebenarnya ada banyak sangat bunyi kat sini. Okey, kat sini pun kita boleh pilih pilihan bunyi tu. Kita nak record ke, kita nak surprise. Surprise ni maksudnya dia random. So apps ni akan keluarkan apa-apa bunyi yang dia nak keluarkan. Kemudian kita boleh juga muat naik kalau sound yang memang kita dah ada lah. Kalau cerita tu panjang, kita nak masukkan lagu. So kita boleh muat naik lagu dalam koleksi kita. Okey. Yang ni saya pilih untuk animal kicauan burung. Okey, so kita tambahlah dekat atas tu, tambah bunyi kicauan burung. Baik. Okey. Okey, so boleh kita tengok hasilnya? Boleh cikgu? Jom. So tu animasi yang pendek. So kalau nak panjang lagi, kita akan tengok skrip ni makin panjang lah. Okey cikgu. Maksudnya pergerakan semua itu kita boleh laraskan dia lah mengikut apa yang kita nak. Dekat papan arahan tadi tu kan cikgu. Okey, ini kita nak buat animasi sebenarnya. Scratch ini boleh juga kita buat game yang mana kita boleh kontrol menggunakan keyboard. Contohnya pergerakan kita punya sprite tu, karakter tu melalui keyboard. Ke atas, naik ke atas. Ke bawah, ke tepi, ke kiri, ke kanan. Contoh kita buat game kutip buah tu kan, buah jatuh. So kita gerakkan mangkuk kita ni. So yang atas tu adalah animasi yang sentiasa bergerak. So repeat tu, kalau saya buat tadi repeat 5 kali kan. So kalau kita nak sentiasa dia turun, repeat, tak ada repeat lah, dia buat forever. Dia sentiasa turun buah tu. Dan kita buat mangkuk tu boleh kita gerakkan untuk mengutip buah tu menggunakan keyboard kiri dan juga keyboard kanan. Okey, wow. Ini ialah animasi dengan menggunakan aplikasi apa cikgu? Scratch. Okey. Jadi murid-murid nanti boleh explore lagi untuk tahu apa lagi yang boleh diguna pakai. Saya pada buat animasi, boleh juga buat permainan game. Game, ya betul. Saya rasa saya pernah jumpa satu permainan game yang menggunakan aplikasi ini tetapi menggunakan kapal angkasa. Dia menukar emoji tu kepada kapal angkasa. Boleh juga kan cikgu? Betul. Kalau kita gunakan yang function yang online, dia boleh detect kamera. So macam kita boleh main game, macam di rumah ladang tu kita nak tangkap ayam. So dia akan clonekan banyak ayam tu. Dia detect pergerakan kita, dah macam VR lah pula kan. Detect pergerakan kita melalui kamera tu. Kita tangkap ayam tu, bawa masuk ladang. So kita boleh buat skor. Bila satu ayam masuk ke satu ni, kita punya rumah ayam tadi tu dapat 1 skor. Dapat markah kat situ. Dapat markah kat situ. Macam-macam rupanya kita boleh buat kan. Jadi murid-murid boleh ubah mengikut kreativiti anda dan juga apa yang anda mahukan. Baik cikgu, kita bagi sikit uji minda dekat kawan-kawan saya boleh? Sebab saya tengok kawan-kawan saya ni faham semua ni penerangan cikgu kan. Kita boleh uji sikit lah cikgu. Yang mudah-mudah, soalan mudah-mudah kita bagi kat mereka. Silakan cikgu. Okey. Okey, nak bagi apa? Kita nak tanya Amir Yusof ke cikgu? Boleh tanya Amir? Sebab Amir ni katanya suka membuat syutingan video.
Jadi silakan cikgu, kita nak uji Amir apa? Soalan mudah je cikgu kita bagi ke Amir. Okey, Amir. Okey, cikgu nak tanya kan. Kalau kita nak kita nak menggerakkan keyboard kiri dan kanan tu, kita nak guna function apa? Pakai move. Pakai move untuk kita gerakkan. When apa benda keyboard tu lah, Arrow. Klik. Arrow klik. Lepas tu move tu itulah. Maksudnya Amir faham sebab dia boleh jawab. Maksudnya kalau tekan papan tab tu, arrow tu ke kanan, dia akan bergerak ke kanan lah. Kalau ke kiri akan bergerak ke kiri. Betul. Sebenarnya sebab kita bila kita tengok, sebab dia nampak tak ada colour dia. So kalau kita tengok colour biru tu dia move. Sebab tu Amir boleh jawab tu, dia ingat colour biru tu adalah untuk movekan dia. So colour purple ni adalah untuk look. Look kita nak tukar. Kita boleh tukar juga tau, macam next costume tu kita nak tukar daripada ayam tadi tu bertukar warna contohnya. Dia boleh tukar warna. So untuk look. Baik. Dia punya yang warna macam kuning tu untuk kita punya control. Kita nak buat dia berapa lama turun bila kita tekan keyboard, bila kita tekan, boleh juga tekan, bila tekan huruf X dia hilang. Okey, baiklah. Okey, maksudnya setiap warna-warna tu ada peranan, bukan saja-saja datang. Jadi kawan-kawan pun boleh guna cara itu juga untuk mengingat dan juga memahami dengan lebih jelas. Setiap warna tu ada maksudnya di sebalik itu. Baik cikgu, sedikit rumusan ringkas daripada Cikgu Mastura tentang apa yang kita telah pelajari pada hari ini untuk tajuk penghasilan bahan media digital. Silakan cikgu. Okey, secara keseluruhannya Mira Okey, secara keseluruhan bila kita nak hasilkan sesuatu bahan media digital ni, yang pertama adalah persediaan kita lah. Kita nak sedia dengan alatan-alatan kita. Contohnya kalau drone nak gunakan kamera digital ke, pastikan bateri, lens okey, cantik kan, jangan ada yang bercalar, nanti kita akan hasilkan video ataupun gambar yang tidak jelas. Okey, persediaan. Kemudian kalau kita nak ambil gambar tu, pastikan pergerakan kita hari itu macam mana kan. Okey, untuk hasilkan video yang cantik. Lepas tu kita punya perancangan, storyboard bila kita nak buat suntingan. Dan yang paling-paling penting lah bila kita nak buat suntingan, kita kena tahu tema kita, siapa audiens kita, tujuan nak hasilkan untuk apa. Itulah nadi kita nak hasilkan bahan media digital ni. Ya, betul cikgu. Bahan media digital ni, apa yang kita belajar pada hari ini sebenarnya memang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Sebab sekarang ni memang semuanya menggunakan bahan media digital ni kan cikgu. Semua orang nak buat konten lah. Zaman ni, alam 21 ni, semua bahan media digital diguna pakai. Jadi kawan-kawan, ambil segala ilmu yang Cikgu Mastura dah terangkan, kongsikan kepada anda untuk gunakan, aplikasikan di masa hadapan nanti kan. Baik cikgu, untuk hari ini kawan-kawan saya ni Amir, Fatin, Naufal, Iman, macam mana pentaksiran keseluruhan mereka hari ini? Cemerlang tak cikgu? Okey, untuk keseluruhan hari ini mereka ni sangat-sangat cemerlang, memberi respon dengan baik, jawapan yang betul dan fokus di dalam kelas. Tahniah. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Beri tepukan. Hebatlah murid-murid SMK Tengku Said Idrus ni. Baik cikgu, kalau mereka yang di rumah nak dapatkan lagi bahan tambahan untuk mengukuhkan lagi pemahaman mereka, di mana mereka boleh layarinya? Okey, boleh layari Pelantar Delima KPM. Okey, sama-sama boleh layari Pelantar Delima KPM. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Mastura atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga Mira. Sama-sama cikgu, diharap memberi manfaat kepada semua. Tapi kan cikgu, di penghujung ni ada satu video yang cikgu sediakan ataupun Amir sediakan. Okey, di penghujung ni saya akan tunjukkan satu video yang telah satu animasi yang telah disediakan oleh Amir. Okey, boleh kita saksikan? Wah, disediakan oleh Amir. Cantik tak cikgu? Mesti. Mesti cantik Okey. Amir, berapa lama masa Amir nak siapkan video animasi ni Amir? Lama tak? Dalam 10 minit itu. Dalam 10 minit dalam 10 minit. Kita nak tengok penghasilan video Amir dalam 10 minit macam mana. Jadi, kawan-kawan, kita boleh tengok sama-sama. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye. Jom kita saksikan.